Ahli Parlimen Putrajaya, insya-Allah Datuk Husam Musa. Pimpinan PAS, Pengadilan DAP, Nodis dan Mansur. Alhamdulillah. Tahu sebab apa saya terpaksa singgah kemari? Sebab yang pegang kunci nak masuk Putrajaya Husam. Tadi saya umum di mana-mana. Saya kata saya boleh cancel ke tempat lain, tapi walaupun besok kalau diangkat, tapi kunci, pemegang kuncinya, dan saya sering kepada Husam kerana berani datang masuk kawasan Putrajaya. Kerana keberanian dia, ketegasan dia, dan rekod dia. Sebab itu saya lihat perlu kita baca. Kita bukan seorang Husam kerana kawan. Kita bukan kerana Husam kerana calon PAS atau Pakatan Rakyat. Kita sokong dia kerana kita yakin berdasarkan keupayaan dia, kewibawaan dia, dan rekod serta prestasi dia dalam kerja membantu. Dan hari ini juga hari pekerja. Ya. Dan sebab itu elok saya sentuh sedikit tentang apa beza pendekatan UMNO Barisan Nasional dan pendekatan Pakatan Rakyat. Saudara, kita lihat kesenjangan pendapatan melebar di antara golongan maha kaya dan golongan miskin. Kita lihat bahawa golongan pekerja dari sudut faedah habuan gaji dan upah dari peningkatan berbanding dengan negara berkembang dan membangun paling rendah. Melihat kepada prestasi ekonomi, kenaikan gaji dan upah pekerja paling rendah. 50 tahun BN memerintah tidak menunjukkan peningkatan yang setimpal. Yang kaya melonjak kekayaannya. Kita berikan figures itu dalam beberapa ceramah kita. Tetapi pendapatan sederhana dan yang dikategori rendah itu mendatang. Saudara, pendekatan kita memacu pertumbuhan dia, memastikan pelaburan asing jejak ke Malaysia, ya. Tetapi pendekatan kita ialah untuk memberi faedah dan habuan, membela nasib pekerja setimpal dengan pengorbanan dan berat kerja. Ini prinsip dia yang tidak dipaham oleh rakan-rakan kita di sebelah sana. Kerana projek besar mereka peroleh. Datuk Husam menyentuh tentang Putrajaya. Sudah memang peringkat awal pembangunan Putrajaya seperti sudah tahu menunjukkan di antara keretakan hubungan saya dengan Perdana Menteri pada ketika itu. Apa nama? Kerana saya katakan dalam keadaan kemelut ekonomi, kita naikkan dan laksanakan cara berperingkat supaya uang dan dana itu diagihkan kepada rakyat. Tetapi seperti anda tahu, seluruh program Putrajaya itu diketepikan semua kementerian lain, hanya Perdana Menteri dan Perbadanan dan Keluarga dan Ekonomi. Saya setuju dengan saranan bakal ahli Parlimen Putrajaya bahawa di antara langkah pertama yang kita lakukan ialah mengkaji semula perjanjian yang ada di antara Putrajaya dan Perbadanan. Saudara, yang kedua ialah soal perkhidmatan awal. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Husam atas inisiatif dia. Kerana banyak gambaran dan cerita tentang sikap kita tentang perkhidmatan awal. Saudara, Husam Expo lama juga. Zain bekas KSU Kementerian Tanah yang batik merah. Ya, betul. Dia ketua pengarah DG Tanah dan Galian
dan kemudian ketua susah kementerian. Jadi bukan calang-calang pengalaman dalam kerajaan. Saya juga ada sedikit pengalaman di beberapa kementerian. Dan kalau mencatat sedikit kejayaan saya, ialah kerana prestasi dan kewibawaan pegawai-pegawai kerajaan yang cukup mahir dan pintar. Sudah lihat di Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, di unit perancangan ekonomi, DPR negara, itu kita menyaksikan juga pegawai yang cukup handal. Masalahnya sekarang, ya, kuasa mereka itu diperturunkan, jadi turun, rendah. Semuanya palsu. Sementara kita boleh manfaatkan penasihat asing, tapi kita apa? Lihat umpamanya skim gaji yang diperkenalkan oleh Datuk Haji, pengurusinya Datuk Haji. Kemudian bentangkan cadangan. Yang jawatan tertinggi naik gaji 80.000. Yang bawah ini menggambarkan apa sikapnya. Sikap pimpinan UMNO BN ini selalu dalam semua pertimbangan memihak kepada golongan kaya di atas, dan di bawah itu RM500. Prim, terima kasih Yang Muhammad. Jadi sudah, sebab itu saya ingin memberi keyakinan kepada pegawai perkhidmatan awam, ya, bahwa kerajaan Pakatan Rakyat akan memulihkan keyakinan berdasarkan tahap profesionalisme mereka dan reform civil service yang boleh meningkatkan martabat mereka sebagai competent civil service. Excessive political interference, seperti yang berlaku sekarang, semua masalah pegawai kerajaan. Tapi saya tengok akhirnya manfaat kepada siapa? Saya masih ingat lagi nasib Datuk Aziz, pernah menjadi KSU, kemudian Pengelola Bandar, pengarah kontrak di Kementerian Keuangan. Masa dia kerja, credentials jadi impeccable, tough dalam decision, tidak korup. Masuk kementerian, arahan menteri begitu rupa. Kemudian dia execute. Bila mari pendakwaan, pegawai kena. Pemimpin politik dilepaskan. Macamlah cerita Sarjan dengan kes Andy Mila. Sarjan yang paling pintar di dunia adalah sarjan di Malaysia. Boleh bawa enjin kapal terbang bawa keluar. Karena yang atas itu semua atas. Dan kita kena betulkan ini dikatakan rule of law, professionalism, dan pertanggungjawaban, public accountability in the system. Dan saya menaruh keyakinan berdasarkan pengalaman saya di beberapa kementerian bahwa pegawai-pegawai kerajaan kita, jika diberikan latihan, diberikan kepercayaan dan tingkatkan upayaan dan diberikan pendidikan serta ganjaran yang setimpal, mereka boleh pulihkan. Sudah ada tulisan sebut rumah ada dan tuan lain terpaksa datang ke putra saya. Maknanya begitu pentingnya usaha. Dia kalau dia tak bertanding, tak datangnya Mahathir dengan dia. Tapi Mahathir datang, tidak. Adakah patut Anwar minta saya mati? Sudah, saya tak minta dia mati. Saya setuju urusan, saya nak Mahathir sehat 6 bulan tonton TV3. Naik tarikan, saya kata main tonton RTM pergabungan dunia. Tonton TV3 live. Okey. Saya tak minta betul, tak betul, itu fitnah. UMNO melalui utusan TV3 memang kerja dia fitnah. Saya tak pernah kata minta Dr. Mahathir mati. Yang saya kata apa? Dia pergi Johor, dia kata we will bury Kit Siang. Kita akan kuburkan Kit Siang di Gelanggang. Dia balik Kuala Lumpur, kita akan kuburkan Anwar, bury Anwar di Permata Ampau. Jadi saya jawab kepada Mahathir, umur kamu 87. Yang kamu berfikir kubur orang pasal apa? Fikirlah kubur kamu pasal.
Pegawai kerajaan banyak di sini sudah. Betul, saya tak pandai sangat, tapi saya bukan bodoh. Saya pun jaga Kementerian Keuangan 8 tahun. Bukan saya tak utang baru, saya buat prepayment. Perkendaraan tu, prepayment pra pembayaran. Belum cukup time dah bayar. Berapa? Masa saya Menteri Keuangan dah bayar awal 12 bilion ringgit. Sebelum tempoh bayar dulu. Sebab duit lebih. Sekarang Datuk Najib memang Menteri Keuangan yang pandai. Sebab hutang 540 bilion ringgit. Jadi sudah, kita buat perkiraan. Berapa batal hutang PTPN 6 bilion ringgit setahun. Ya, 6 bilion ringgit setahun. Sikit dah banyak. Tapi hasil minyak 80 bilion. Hasil kelapa sawit 70 bilion. Tak masuk cukai kopak, cukai jualan, cukai dua ini saja 150 bilion. Tolak 6, bankrupt kata Nabi. Dia kena masuk sekolah rendah balik. Jangan sombong sangat. Pergi ke Kelantan, pergi amaran ke Tok Guru. Najib bagi amaran ke Tok Guru ni Aziz. Tok Guru ni Aziz, tahu tak dosa besar 7 apa dia? Najib, kamu ustaz bila? Atau kita jumpa Tok Guru. Saya ke Tok Guru ni Aziz ada. Nak baca Quran Tok Guru, hamba nak. Just kini ayat ni. Sebab kita hormat dia. Ilmu dia, warak dia, tawaduk dia. Kalah kita. Jadi kita hormat. Ini Tok Guru ni Aziz, itu dosa besar tahu tak? Kalau katanya tu Najib, tahu tak Najib semua dosa? Kalau sebab itu juga, saya minta kawan-kawan. Pertama pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan, you be protected. Tak ada masalah. Battle kita pemimpinan, no. Kita bukan lawan pegawai kerajaan. Sebab itu tengok bekas Panglima Tentera Darat Tan Sri Hashim sekarang calon parlementer di Pakatan Rakyat Pulau Baru. Sebab itu Brigadier Jeneral Najib Haji Ahmad, bekas ketua Kagat Agama Tentera, sekarang calon pas parlimen balik. Sebab itu Tan Sri Musa Hasan beliau sedia memberi nasihat keselamatan kepada Pakatan Rakyat dan kepada Anwar Ibrahim.